Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, pada kali ini cikgu akan mengajar kamu bagi pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ketiga yang bertajuk air. Tapi sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut tentang air ini, cikgu ingin mengulang sedikit pelajaran yang lepas, yang mana pada pelajaran yang lepas kamu sudah belajar tentang pelajaran yang kedua yang bertajuk taharah, ataupun dalam bahasa Melayunya bersuci. Okey. Jadi bersuci ini iaitu maksudnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Kemudian macam mana cara bersuci? Cara bersuci ialah satu, menghilangkan najis. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, bertayamum. Yang keempat, beristinja. Dan yang kelima, mandi. Jadi itu secara ringkasnya. Baik, cikgu berbalik semula kepada tajuk kita ni pada hari ini, iaitu mengenai dengan air. Okey. Kita ni masuk kepada bahagian air dulu. Bahagian air itu ada 4, iaitu air mutlak, kemudian air musyammas, kemudian air musta'mal, kemudian air mutanajis. Cikgu ulang lagi sekali. Bahagian air ini ia ada 4, iaitu air mutlak, air musyammas, air musta'mal dan air mutanajis. Kemudian nanti kamu akan belajar juga tentang sukatan air, yang mana dijelaskan di sini 2 kaulah. Ini nanti cikgu jelaskan. Kita ni fokus dulu kepada bahagian air dulu. Baik. Sebelum lebih lanjut lagi cikgu terangkan tentang bahagian air, kita ni lihat dulu apa peranan air di dalam Islam. Jadi dalam Islam, air sangat penting dalam kehidupan seharian dan untuk beribadat. Ia tidak sahaja bertindak sebagai pembersih kotoran, tetapi juga sebagai penyuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi memang sangat penting air ni arah kita ni. Air ni kita ni gunakan juga untuk minum, untuk menghilangkan dahaga. Kalau dah minum, macam mana kita ni kan hidup. Kemudian untuk beribadat, untuk sembahyang. Jadi kalau akan sembahyang, kita ni memerlukan air, itu untuk bersuci daripada hadas, itu dengan mengambil air wudu. Kemudian pada masa ni kita ni dilanda wabak COVID-19. Kerajaan menyarankan kita ni untuk sentiasa dalam keadaan bersih, membersihkan diri. Jadi memang air sangat penting arah kita ni untuk kita ni membersihkan diri kita ni, iaitu dengan cara mandi, mencuci tangan dan sebagainya. Okey, itu antara peranan air di dalam Islam. Baik, kita ni masuk kepada bahagian air yang pertama. Bahagian air yang pertama iaitu air mutlak. Apa dia pengertian air mutlak? Air mutlak ialah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dalam keadaan sifat asal kejadiannya. Itu pengertiannya. Kemudian jenis-jenis air mutlak. Jenis-jenis air mutlak ada 2. Yang pertama, air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit, contohnya 1, air hujan, 2, air salji ataupun air beku. Yang ketiga, air embun. Kemudian yang kedua, air yang keluar dari bumi. Contohnya yang pertama, air telaga. Yang kedua, air mata air. Yang ketiga, air sungai. Dan yang keempat, air laut. Okey. Ini cikgu contohkan gambar macam mana usulnya air-air yang cikgu sebutkan tadi. Okey, kita lihat di sini. Contohnya air hujan. Ini memang sudah tahu, memang selalu kamu lihat sudah.
kalau waktu hujan, jadi air hujan itu boleh digunakan untuk kamu mandi dan sebagainya. Ia bersih. Ini yang cikgu masukkan di sini, air hujan ini adalah air yang bersih. Jadi boleh digunakan. Kemudian seterusnya air salji. Tapi air salji ini anda darah ketan ini ya. Biasanya di negara-negara barat. Contohnya di Amerika, di England dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya air embun. Air embun. Jadi air embunan ni kalau kamu boleh jumpa selalunya waktu-waktu subuh, waktu pagi. Kalau kamu lihat keadaan waktu pagi itu selalunya lembap. Kadang arah kereta ada tiap. Macam air ada hujan ada apa tapi basah. Kereta tu basah. Ia basah tu air tu dipanggil air embun. Jadi itu dimaksudkan air embun. Jadi yang cikgu lihatkan gambar-gambar ini tadi, yang aneh, air hujan, air salji dan air embun, contoh bagi air yang turun dari langit. Kemudian ini cikgu bagi contoh air yang keluar dari bumi, dari bawah. Yang pertama tadinya cikgu air telaga. Jadi ia dipanggil juga air perigi. Air telaga atau air perigi ini kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman ini kamu orang kalau dulu kan belum lagi air itu kena air pipe itu kena salurkan ke rumah-rumah. Jadi orang mandi pakai air perigian ini. Jadi sajuk tu kalau masa ni ada sudah kena bagi kalau ada orang dibalikannya sudah water heater supaya panas. Kalau zaman-zaman dulu mana ada. Jadi orang mandi pakai air sajuk tu kalau pagi-pagi Okey. Satu. Kemudian air mata air. Kalau air mata air ni kalau macam contohnya di sungai ataupun di tasik, kalau kamu lihat ya air mata air ni kira macam air tu ada keluar lagi daripada bawah tanah tu. Keluar daripada bawah tanah tu kalau macam contohnya ada gambaran ya. Macam ada lubang, ada lubang. Jadi air tu walaupun ia arah sungai atau kolam, ada lubang lagi, bermakna air itu ada keluar lagi dari bawah tanah. Itulah dipanggil air mata air. Kemudian yang seterusnya air sungai. Air sungai. Ini memang kamu sudah tahu ya, air sungai. Kemudian yang seterusnya air laut. Jadi ini contoh tadi ya, air laut, air sungai, air mata air, air yang keluar daripada bumi. Kemudian contoh air yang turun dari langit tadi, air embun, kemudian air salji, kemudian air hujan. Jadi ini antara gambar-gambar yang boleh kamu lihat macam mana usulnya air yang turun dari langit dan keluar dari bumi ya. Baik. Seterusnya. Cikgu teruskan ke surat yang ke-16. Apa maksud air yang dalam keadaan sifat asal kejadiannya? Jadi iaitu keadaan asal air itu belum berubah. Seperti air hujan, pada lazimnya ia jernih. Jika ditakdirkan air hujan itu berwarnanya merah, maka ia tetap dianggap air mutlak. Kerana asal kejadiannya ketika ia turun dari langit warnanya merah. Jadi kalau secara ringkasnya, apa saja bentuk rupa asal kejadian air itu, kalaunya macam tadi kena bagi contoh air hujan itu kalau ditakdirkan warna merah turun ke bumi ini dari langit turun ke bumi warna merah, memang itu dipanggil juga air mutlak. Pasal dia memang sudah warnanya macam itu asalnya. Tetapi kalau yang kamu lihat masa ini
Selalunya air hujan warnanya jernih jadi itu yang naturalnya, yang aslinya. Itu yang dimaksudkan di sana air yang dalam keadaan sifat asal kejadiannya. Kemudian yang seterusnya yang keempat, maksud air yang bukan turun dari langit atau keluar dari bumi. Yaitu seperti air pohon-pohonan atau air buah-buahan. Umpamanya air tebu atau air kelapa. Maka air tebu atau air kelapa itu bukan air mutlak. Ini maksudnya di sini, walaupun air maksudnya tu air yang dari sifat asal kejadiannya memang macam itu, tetapi indah termasuk kalau air yang keluar daripada pohon-pohonan ataupun air yang keluar daripada buah-buahan. Contohnya tadinya macam air tebu. Air tebu itu bukan air mutlak. Bukan air mutlak lagipun satu ia ada rasanya manis dan sebagainya. Jadi indah dianggap sebagai air mutlak walaupun ia bersih dan sebagainya, tapi selalunya digunakan kalau air pohon-pohonan ini, air buah-buahan ini untuk petani minum saja, untuk petani mendapatkan tenaga. Tetapi indah dikira air mutlak. Paham Jadinya air mutlak ini dari segi hukumnya untuk menggunakan air mutlak ini ia adalah bersih dan suci, lagi menyucikan. Maksudnya air itu memang suci sudah. Boleh kamu gunakan untuk minum. Kemudian selain daripada minum, boleh juga kamu gunakan untuk mandi, membersihkan diri, berwudu dan sebagainya. Jadi sampai sana saja untuk pelajaran petani pada kali ini. Apa yang cikgu harapkan daripada kamu, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang cikgu terangkan. Jadi ingat air ini memang sangat penting dalam kehidupan petani, dan gunakanlah air itu sebaik-baiknya. Jangan sampai petani menggunakan air itu walaupun orang perlu petani membersihkan diri, tetapi perlu juga petani berjimat di samping petani membersihkan diri. Penting pulang juga, memang penting dalam Islam, memang penting petani membersihkan diri. Tapi air ini juga perlu juga dijimatkan untuk petani sama-sama menggunakan supaya indah membazir. Jadi sampai sana saja. Sekiranya ada kurang faham ataupun pertanyaan, boleh tanya kepada Cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.